Hai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ju nak test dulu. Dr. Ju live dari rumah. Dr. Ju nak tahu sama ada gambar clear tak. Sebab waktu PKP yang lepas Dr. Ju langsung tak boleh nak live sebab gambar sangat-sangat buruk. Jadi Dr. Ju nak tahu kalau terang, komen sikit terang. Alhamdulillah. Sebab waktu PKP ni Dr. Ju tak pergi kat klinik lah. Coaching dari jauh sahaja dan juga kalau ada yang perlu saja Dr. Ju akan ke klinik. Kalau tidak, dekat rumah saja coaching online. Clear Alhamdulillah, KLIA clear. Apa lagi? Kat mana lagi clear? Clear Kalau tak clear maknanya you all punya yang tak clear. Sebab Dr. Ju dah beli line baru. Okey, tapi ada juga yang daripada Sabah tadi coaching dengan Dr. Ju pun masalah juga. Tak nampak. Okey. Semua tahu bahawa ramai yang datang ke klinik Dr. Ju untuk coaching sebab ada masalah buah pinggang rosak. Masing-masing macam-macam kes lah. Ada buah pinggang rosak disebabkan oleh kencing manis, ada buah pinggang rosak disebabkan oleh masalah autoimun, ada buah pinggang rosak disebabkan oleh polycystic kidney, ada yang datang jumpa Dr. Ju buah pinggang rosak disebabkan oleh gout dan macam-macam lagi. Tapi majoriti yang datang jumpa Dr. Ju masalah buah pinggang dia rosak disebabkan oleh masalah kencing manis. Waalaikumsalam semua. Okey, selamat ber-PKP. Mungkin akan disambung tak tahu berapa lama lagi. Dan selalu Malaysia Barat, kecuali Sabah Sarawak, kecuali Sarawak saja yang tak ada PKP sekarang kan. Semuanya sekarang tengah PKP. Okey, terang semua terang okey. So, tadi Dr. Ju cakap pasal masalah chronic kidney disease. Sebenarnya masalah chronic kidney disease ini sangat-sangat dah serius. Terlalu ramai orang ada masalah buah pinggang sekarang. Contohnya because Dr. Ju ada membantu ramai pesakit buah pinggang untuk reversekan dia punya masalah buah pinggang. Jadi dekat situ Dr. Ju nampaklah ramai sangat yang datang daripada jauh-jauh ada masalah, berhajat untuk minta Dr. Ju bantu macam mana cara nak reversekan masalah buah pinggang. Jadi sebenarnya yang paling penting untuk anda semua yang menonton video ni, yang paling penting sekali dalam menangani masalah buah pinggang ni adalah you all kena awal-awal ni lah you all kena buat test, check, especially kalau anda semua ada masalah diabetes, ada masalah gout, ada masalah polycystic kidney ataupun mungkin ada masalah autoimun. Buatlah cek secepat mungkin, selalu cek sekurang-kurangnya setahun 2 kali, buat full blood examination. Dan kalau tak buat full pun buatlah kidney, maknanya blood urea kidney BUSE, blood urea serum electrolyte, maknanya untuk tahu sama ada buah pinggang kita baik ataupun tidak. Waktu PKP ni lah kita kadang-kadang terfikir kita ni sehat ke tidak, kita ni ada masalah, kita nampak macam sehat, macam Dr. Ju nampak macam sehat, ya je, padahal ada macam-macam masalah juga kan. Jadi semua orang rasa diri mereka sehat, tak pernah ambil tahu pun masalah buah pinggang. Masalah buah pinggang ni adalah masalah yang sangat susah, sebab bila once kita dah rosak nanti kena dialysis. You tahu tak, ada yang tulis, sebenarnya Dr. Ju ada pernah tengok baca satu blog, ada seorang yang on dialysis. Dia kata betapa seksanya hidup dia, setiap hari kena bangun pagi, kena pergi dekat pusat dialysis dan duduk dekat situ 4 jam untuk tunggu blood cuci darah. Kemudian bukan setakat tunggu 4 jam duduk boring kan, satu lagi masalahnya kadang-kadang lepas je dialysis ada krisis, BP drop, pening kepala, asyik tak sehat je, baru
baru-baru ni pun Dr. Ju ada tengok dalam Bersamamu rancangan Bersamamu, di mana ada juga Pak Cik dalam cerita tu lah, dia on dialysis juga, pagi-pagi anaknya kena hantar. Kalau setakat dialysis tu adalah kita sebagai orang yang kena dialysis tu terseksa, tapi masalahnya juga duit juga, perlu duit yang banyak. Walaupun kerajaan subsidize, tapi kadang-kadang bukan pasal subsidi tu, ada kat sini sok-sok bayar, dekat sini majikan bayar, ada juga insurans yang bayar. Tapi masalahnya sekarang kita bukannya nak pergi jalan kaki pergi kat pusat dialisis. So you all perlukan transport. Kalau kita tak boleh drive, anak kita terpaksa sacrifice diri dia untuk bersama kita untuk pergi ke pusat dialisis, hantar kita pusat dialisis. Kalau setakat sebulan sekali tak apa, ini masalahnya seminggu 3 kali. Maknanya kita dah menjejaskan kehidupan seharian anak kita sebagai driver. Kalau kita kaya, kalau mungkin kita kaya boleh pasang driver, itu lainlah. Tapi apa yang lagi menyusahkan sebab dialisis tu sendiri, ramai orang tak suka dialisis, ramai orang tak nak dialisis. Kalau ada yang makcik yang jumpa Dr. Ju, dia kata saya lebih rela mati daripada kena dialisis, doktor. Dia kata masing-masing tak nak dialisis. So ramai juga yang jumpa Dr. Ju yang minta bantu macam mana nak reversekan dia punya masalah buah pinggang ni. Jadi semua orang tahu Dr. Ju pernah cerita pasal buah pinggang ni. Dr. Ju revise, buat revision balik, ulang kaji balik buah pinggang kita. Apa guna buah pinggang kita? Kita ada 2 buah pinggang kita dekat belakang ni. Jadi buah pinggang tu Doktor Allah Ta'ala bagi spare part, kita ada 2. Kalau satu rosak, kita ada sebelah lagi. Tapi masalahnya kalau rosaknya due to chronic disease, terutamanya masalah kencing manis, masalah darah tinggi, masalah gout, masalah autoimmune disease, benda tu bukannya rosak sebelah, selalunya memang akan rosak dua-dua belah. Dia rosak sebelah mungkin disebabkan oleh batu karang, ataupun mungkin disebabkan oleh kecederaan, ataupun mungkin jangkitan kuman, dia boleh berlaku sebelah. Tetapi kalau dia tu chronic disease, terutamanya diabetes, terutamanya gout, dia akan berlaku dua-dua belah. Dan sebenarnya untuk penyakit-penyakit kronik ni, penyakit buah pinggang ni, dia bukan berlaku satu hari. Maknanya satu hari terus masuk ward, buah pinggang rosak. Itu acute. Maknanya acute on chronic, ataupun maknanya mungkin you memang dah ada masalah tu, tiba-tiba you ada jangkitan kuman, you kena masuk virus, you tersilap makan, you ada masalah tiba-tiba terkena racun. Itu barulah berlakunya acute on chronic, ataupun selalunya viral infection lah. Kalau you dapat virus infection, contohnya you dapat masalah kencing tikus, leptospirosis, itu buah pinggang akan rosak dengan tiba-tiba. Ataupun allergic, orang yang tiba-tiba dapat silap makan ubat, dapat allergic, itu pun dia boleh berlaku dengan tiba-tiba. Maknanya benda tu buah pinggang tu boleh rosak dengan tiba-tiba. Tapi majoriti kita dapat masalah buah pinggang rosak ni bukan masalah acute, dia adalah masalah kronik. Masalah kronik maknanya dia berlaku sikit. Ada yang dah tahu dia ada masalah buah pinggang dah lama. Tapi masalahnya bila you all ada masalah buah pinggang ni, selalunya doktor akan cakap masalah buah pinggang ni tak ada ubat. Memang betul, doktor tu cakap tak salah. Buah pinggang rosak memang tak ada ubat. Lagi satu statement doktor akan cakap, kalau sel buah pinggang you dah mati, memang dia tak akan boleh hidup balik. Itu pun betul. Doktor tak salah. Betul. Maknanya kalau buah pinggang you dah mati, sel-sel dalam buah pinggang you ada yang dah mati, dia tak boleh hidup balik. Sel buah pinggang adalah sel di mana kalau dia mati, dia tak boleh tumbuh balik. Sel kulit kita kalau dia mati, boleh tumbuh balik. Sel dalam mulut kita kalau mati, boleh tumbuh balik. Sel otak kita pun ada juga neuron-neuron yang boleh tumbuh balik. Tetapi sel buah pinggang adalah satu sel yang bila dia mati, dia tak boleh tumbuh balik. Sebab kalau you tengok
dalam badan kita ada berapa ribu sel. Tadi Dr. Ju cakap ada 7,000 sel kan. Maknanya sel-sel dalam badan kita semua lain-lain. Ada sel kulit, ada sel dalam hidung lain, dekat kulit ni lain, dekat kulit dekat badan lain, dekat dalam mata lain. Okey, dekat mungkin sel dekat vagina lain, sel dekat buah pinggang lain, dekat jantung lain, sel-sel apa lagi dekat otak lain, sel apa ni dalam usus lain. Semua sel-sel kita ada dalam berapa ribu jenis. Semuanya berlainan, tak sama langsung. Dia punya cara dia bekerja pun lain, semuanya lain. Dan ada sel bila mati dia boleh tumbuh balik. Ada sel bila mati tumbuh balik. Contohnya sel darah merah kita. Sel darah merah kita hidup hanya 120 hari. Lepas 120 hari dia akan mati. Tapi yang Dr. Ju nak cakap sekarang adalah sel buah pinggang. Sebab baru-baru ni ada yang datang, Cik Samsudin ada kat sini ke tidak? Cik Samsudin adalah Dr. Ju punya pesakit buah pinggang kronik juga. Dia datang dengan masalah buah pinggang dan dia follow up dengan Dr. Ju, follow Dr. Ju punya protokol. Alhamdulillah Cik Samsudin dah reverse penyakit buah pinggang dia. Dengar cerita lah Cik Samsudin ni sebenarnya datang jumpa Dr. Ju, coaching dengan Dr. Ju sebab nak sabotage nak tunjukkan yang Dr. Ju salah, yang buah pinggang, masalah buah pinggang memang tak boleh reverse. Jadi lepas tu nak dengan ceritanya dia kodoh-kodohnya lah dia, dan Dr. Ju salah dan buah pinggang dia takkan reverse dan dia boleh condemn Dr. Ju. Tapi dia salah dan buah pinggangnya dah reverse dan dia rasa benda ni satu miracle. Kalau ada Cik Samsudin nanti dia datang, Dr. Ju nak interview dia. Okay, so ini adalah masalah buah pinggang. Maksudnya masalah buah pinggang adalah masalah yang berlaku perlahan-perlahan dan you boleh stop the process ataupun you boleh reverse the process pada peringkat awal. Jangan dah datang dah stage 5. Dah stage 5 sangat susah. Bukan sahaja susah, masalahnya tadi Dr. Ju cakap sel-sel buah pinggang ni kalau dah mati tak boleh hidup balik. Jadi kita sekarang apa kita nak buat? Kita kena cari sel-sel, mungkin bukan 100% sel-sel tu mati. Mungkin ada dalam sel-sel tu ada yang tengah pengsan-pengsan. Jadi yang pengsan-pengsan ni lah yang kita resuscitate ataupun yang kita ubatkan dia, yang kita pulihkan dia supaya dia hidup macam biasa. Kita Dr. Ju tak pernah cakap yang sel-sel buah pinggang dah mati boleh hidup balik. Tak. Tapi Dr. Ju selalu cakap dengan patient Dr. Ju, mungkin dalam sel-sel yang banyak-banyak yang dah pengsan, yang dah rosak ni, ada sel-sel yang masih boleh hidup balik. Jadi mungkin sel-sel ni boleh kita resuscitate. Kita boleh hidupkan dia balik. Dia baru pengsan, dia belum mati. Mungkin kita boleh masukkan dia ke ICU. Macam mana nak bagi dia hidup balik? Kita masukkan ICU, kita bagi dia oksigen. Contoh dia lah, kita bagi oksigen, kita bagi dia makanan-makanan yang bagus supaya dia bangun balik, dia hidup balik, dia kerja balik. Dan Dr. Ju baru-baru ni ada terjumpa satu dekat YouTube lah, dia orang buat ada satu Mak Saleh ni. Mak Saleh ni sebenarnya adalah stage 5. Stage 5 ke stage 4 chronic renal failure juga. Dia dah bincang dengan dia pakar semua. Pakar kata tak boleh reverse. Dia kata tapi dia nak juga reverse. Dia tak nak juga. Waktu tu dia obese, dia ada kencing manis macam-macam. Jadi buah pinggang dia dah stage 4 nak masuk 5. Jadi dia buat cara dia bincang dengan dia punya doktor tu untuk cuba cara macam mana nak buat supaya buah pinggang dia boleh back to normal. Dan dia berjaya reversekan daripada stage 5 kata silap kepada stage 3. Daripada stage 5 kepada stage 3. Dr. Ju pun banyak juga yang stage 5 kepada stage 4, stage 4 kepada stage 3, stage 4 kepada stage 2, stage 1 pun ada, normal balik pun ada. Jadi dia banyak share dekat video tu macam mana cara-cara nak reversekan, sebab dia berjaya nak reversekan. Salah satu cara yang dia nak reversekan masalah buah pinggang adalah dengan buat intermittent fasting. Dr. Ju dah banyak cerita pasal intermittent fasting, tapi dekat lecture Dr. Ju tak pernah cerita yang intermittent fasting boleh membantu pesakit buah pinggang. Sebenarnya yes, jadi Dr. Ju dah buat study, banyak study
study. Sebab ada juga kalau you all Google, dia akan tunjuk dekat situ bahawa kalau bulan Ramadan ni kebanyakannya bukan oleh orang yang bukan Islam lah. Dia orang bagi banyak yang tulis, banyak yang journal yang menyatakan bahawa kalau kita orang-orang yang ada masalah buah pinggang kronik ni berpuasa pada bulan Ramadan, dia punya masalah buah pinggang kronik akan jadi makin rosak. EGFR dia makin drop. Jadi dia kata sebab bila kita orang Islam berpuasa tak boleh makan, tak boleh minum. Jadi dia kata dia akan menyebabkan buah pinggang dia makin rosak. EGFR dia makin drop. Jadi Dr. Ju ada banyak buat research pasal benda ni, dan ada juga banyak rupanya study dibuat dekat Mekah hospital Mekah tak silap, Mekah hospital dekat Arab Saudi lah. Dia buat kajian juga pada pesakit-pesakit buah pinggang ni yang pergi sama ada yang dah on dialysis ataupun yang belum dialysis, yang peringkat maknanya dah ada chronic kidney disease, yang peringkat stage yang dah antara 2 hingga 3, maknanya stage 2 hingga 4. Jadi dia buat kajian kajian tentang sama ada puasa Ramadan ini akan menyebabkan masalah buah pinggang yang akan makin teruk. Jadi dia buat kajian dia pada 26 pesakit buah pinggang kronik, dan dia buat kajian tu sepanjang bulan puasa. Maknanya dia ambil darah sebelum dia berpuasa, 1 day before puasa, 1 week before Ramadan lah, maknanya before puasa, dan lepas tu dia buat kajian lepas puasa. Maknanya lepas habis je bulan Ramadan, masuk raya, dia terus ambil lagi kajian, ambil lagi ujian. Maknanya dia ambil ujian, dia ambil darah orang tu balik, dan daripada kajian tu menunjukkan sangat-sangat berbeza dengan apa yang orang barat buat kajian. Maknanya kajian menunjukkan bahawa bila orang yang berpuasa, orang yang ada masalah chronic kidney disease berpuasa sepanjang bulan Ramadan, dia tengok EGFR dia meningkat, bukannya menurun. Maknanya dia tak ada, kreatinin dia pun drop, dia punya urea pun drop, dan maknanya sebab apa tau? Kalau you all tahu, kalau kita on ada masalah buah pinggang kronik, selalunya doktor akan limitkan kita punya air. Betul tak? Maknanya kita kena minum tak boleh lebih daripada 500 ml. Maknanya kita kena limitkan kita punya air. So bila kita berpuasa sebenarnya bulan Ramadan, kita tak minum pun air. Maknanya kita tak minum air, jadi kita limitkan dalam minum air. Dan diorang maknanya benda ni sudah dibuat kajian. Maknanya berpuasa bulan Ramadan tidak menjejaskan fungsi buah pinggang, malah meningkatkan fungsi buah pinggang kita, dan tidak ada apa-apa kesan samping untuk pesakit-pesakit yang ada masalah buah pinggang kronik. Itu adalah puasa Ramadan. Jadi Dr. Ju nak cerita pula pasal kelebihan. Maknanya kita kadang-kadang nak buat Ramadan datang setahun sebulan sahaja. Nak buat puasa Isnin Khamis, kita punya iman kurang kuat. Iman kita tak kuat nak buat pagi subuh sampai ni banyak godaan nak makan kan, lapar ke apa, maknanya banyak godaan. Jadi tapi Dr. Ju tak heran, sebab ada juga patient Dr. Ju yang sentiasa puasa hari-hari. Sebab dia kata apa? Kalau dia tak puasa, dia asyik nak minum aja. Sedangkan dia kena limit air dia 500 ml. Jadi bila dia puasa, boleh pula dia boleh limitkan kan. Okay. So kita nak cerita pasal intermittent fasting. Jadi intermittent fasting ni sebab ini bukan puasa orang Islam. Jadi orang bukan Islam banyak buat kajian kelebihan intermittent fasting ni pada orang-orang yang ada masalah chronic kidney disease. Dia ada kajian dibuat di Fairview Hospital, Cleveland, Ohio, United States. Okey, dia buat kajian untuk orang-orang yang ada masalah chronic kidney disease antara stage maknanya
stage yang 2 ke atas, dia buat kajian, dia bagi, maknanya orang-orang ni dipuasakan. Apa maksud puasa? Pasti maksud intermittent fasting. Intermittent fasting maknanya kita puasa malam dan puasa air. Puasa malam tu maknanya you boleh bermula daripada pukul 6 sampai pukul 10 pagi besok. Maknanya malam kita tak makan, tidur pun tak payah makan dah kan. Tadi Dr. Ju dengar satu video juga daripada Mak Saleh ni. Dia macam mana salah satu cara dia reversekan chronic kidney disease dia, rupanya dia buat puasa juga. Dia buat intermittent fasting juga. Jadi you all kalau ada kawan-kawan kat luar sana yang ada masalah buah pinggang kronik, ajar dia orang, suruh buat intermittent fasting. Intermittent fasting ni sebenarnya senang. Kalau dia orang boleh buat Isnin Khamis, you combinekan dengan intermittent fasting, sangat-sangat hebat. Jadi kajian menunjukkan, maknanya intermittent fasting tadi adalah puasa, kita ada window, kita ada tingkap bila kita makan. Maknanya tingkap waktu tertentu kita tutup pintu, tutup tingkap, tak boleh makan. Jadi waktu tu selalunya kita buat daripada pukul 6 petang sampai besok pukul 10 pagi. Dan tadi patient yang dia tengok video tadi, dia buat 18 jam. Yang pukul 6 sampai pukul 10 pagi tu 16 jam. Maknanya dalam waktu window tu, waktu yang 6 sampai 6 petang sampai 10 pagi tu, anda tak boleh makan apa-apa. Cuma boleh minum air je. Air tu pun air kosong saja. Air kosong tanpa gula, tanpa pemanis, tanpa perasa. Kalau nak minum teh hijau boleh. Maknanya benda-benda yang ada kalori langsung tak boleh minum. Sebab apa? Dr. Ju dah cerita sebelum ni, waktu kita berpuasa sebenarnya waktu badan kita buat rawatan. Jadi kalau kita sentiasa makan, bila kita makan, apa yang berlaku? Kita masuk je makanan dalam mulut kita mula keluarkan air liur. Kelenjar air liur kita bekerja. Kita mengunyah kan. Lepas tu masuk ke dalam, kita punya esophagus ni mula bergerak. Krong, nak turun ke bawah. Masuk dekat perut. Dalam perut kita ni pula asid mula keluar. Asid enzim itu, enzim ni keluar. Perut kita menghancurkan enzim kita ni, makanan kita. Lepas tu masuk kat small intestine, macam-macam enzim lagi keluar. Bakteria kerja, semua benda bekerja dalam usus kecil ya. Usus kecil kita ada 20 kaki panjangnya. Jadi dia bekerja juga. Waktu tu pankreas kita bekerja, waktu tu gallbladder kita bekerja, hati kita bekerja. Semua boleh katakan dalam badan kita macam enjin, macam satu kilang, semuanya bekerja. Semua full shift. Maknanya bekerja semua. Jadi masuk dekat absorption lagi, macam-macam semuanya bekerja. Saraf-saraf kita semua bekerja waktu kita makan. Jadi bila kita puasa, waktu kita buat intermittent fasting, waktu pukul 6 sampai pukul 10 pagi tu, kita restkan satu proses yang sangat besar. Jadi bila restkan proses yang sangat besar, apa berlaku? Badan kita akan fokus kepada benda lain, fokus kepada healing. Dan kalau anda ada masalah buah pinggang, of course lah dia akan betulkan masalah buah pinggang kita. So, result daripada kajian dekat Cleveland tadi menunjukkan bahawa 75% pasien yang dia buat tadi adalah diabetik. So kajian menunjukkan 6.5% pesakit yang ada masalah buah pinggang kronik ini improve dia punya EGFR pada bila mereka buat intermittent fasting. That's why Dr. Ju punya protokol, siapa-siapa yang dah jumpa Dr. Ju, salah satu daripada protokol Dr. Ju untuk reverse masalah buah pinggang adalah dengan buat intermittent fasting. So dalam kajian tu dia buat kajian tu dari antara 4 hingga 12 bulan. Maknanya dia buat kajian tu setahun. Jadi 50% daripada pesakit tu complete IF regime tu kan. Maknanya apa yang doktor tu suruh buat puasa tu, dia buat complete, dia betul-betul dia buat. Dan lepas daripada tu ujian menunjukkan EGFR dia orang meningkat. Maknanya buah pinggang dia improve. Maknanya masalah buah pinggang kronik dia reverse. Reverse tu tidak semestinya reverse terus normal. Reverse tu mungkin ada yang reverse daripada 5 pergi 4. Mungkin 4 pergi 3. Mungkin 3A pada 3B pada 3A. Ataupun 4 terus lari pergi ke 2 pun ada. Dr. Ju ada yang 4
terus reverse kepada stage 1. Stage 1 is normal, ya. Jadi kalau you all nak tahu pasal masalah buah pinggang ni, Dr. Ju pernah live sebelum ni masalah buah pinggang, apa dia staging buah pinggang stage 1, 2, 3, 4, 5. Jadi you all boleh buat revision, boleh tengok. Hari ni topiknya adalah intermittent fasting ataupun kebaikan intermittent fasting ni pada masalah pesakit buah pinggang kronik. Sebab ramai sangat dekat sini yang tidak tahu kepentingan masalah intermittent fasting. Even ada doktor-doktor yang tak bagi buat puasa. Macam-macam lah kan ni, sebab mungkin tak buat banyak research. Sebenarnya puasa, kenapa Allah Ta'ala suruh kita puasa kalau puasa itu tidak terbaik untuk kita? Sebenarnya kenapa Nabi Muhammad puasa setiap Isnin Khamis, puasa tiap-tiap bulan-bulan yang sunnah, dan kita pula diwajibkan puasa bulan Ramadan? Adakah dengan ada masalah buah pinggang kronik kita tak boleh puasa? Sebenarnya itu benda itu adalah salah. Dah Dr. Ju dah tunjuk tadi, kajian menunjukkan bahawa puasa boleh improvekan kita punya masalah buah pinggang kronik. Kenapa pesakit-pesakit yang ada masalah kidney disease ni tak nak puasa? Sebab dia punya kepala ni ada addicted ke makanan. Sikit-sikit nak makan, sikit-sikit nak makan. Buah pinggang dah zak, dah nak kena dialisis pun tak boleh nak berhenti nak makan. Sangat-sangat susah. Sebenarnya kalau jumpa Dr. Ju akan ajar macam mana cara supaya you tak adalah nak ingat nak makan sahaja. Sebab majority patient Dr. Ju akan rasa makin energetic, tidak pun rasa letih. Mula-mula je letih. Kalau dia letih mesti ada sebabnya. Kalau ada letih, dia boleh jumpa Dr. Ju balik dan kita akan discuss kat mana silapnya, kenapa you letih. Patutnya bila you buat intermittent fasting, you buat diet yang membantu, yang betul, sepatutnya you tidak akan perasa lapar. Sebab selain daripada intermittent fasting, sebenarnya ketogenic diet juga is the best diet untuk orang yang ada masalah buah pinggang kronik. Okey, itu adalah kebaikan intermittent fasting pada orang yang ada masalah buah pinggang kronik. So, dia orang juga buat kajian pada orang yang on dialysis. Sebenarnya orang on dialysis juga dia punya quality of life, dia punya quality hidup dia akan lebih baik daripada kalau dia mengamalkan intermittent fasting. So, kalau anda kat sini adalah pesakit buah pinggang kronik, mungkin mak anda ada masalah pesakit buah pinggang kronik, ataupun mungkin kawan-kawan anda ada masalah buah pinggang kronik, suggest kepada dia orang untuk buat intermittent fasting. Dan selalunya orang tak boleh buat intermittent fasting sebab dia diabetik, dia ambil insulin. Bila ambil insulin, apa berlaku? Bila ambil insulin, you punya masalah you akan selalu lapar. Dekat sini selalunya kalau orang tu dah dialisis, kita susahlah nak cakap. Tapi orang tu belum dialisis, kita boleh reversekan diabetik dia dan reversekan juga masalah buah pinggang dia melalui protokol Dr. Ju, insyaAllah. So, Dr. Ju akan ada Advance My DJ. Advance My DJ untuk bulan Februari. Mungkin manage your diabetic with Dr. Ju in advance, advance punya. So, siapa-siapa yang nak join boleh contact Poliklinik Penawar Labis. Okey, macam mana pula intermittent fasting tu boleh membetulkan kalau anda kat sini ada masalah polycystic kidney. Siapa ada masalah polycystic kidney? Polycystic kidney adalah masalah di mana ada cyst dalam dia punya buah pinggang dan dia datang dalam keturunan. Maknanya keturunan dia ramai yang ada masalah polycystic kidney sebab dia adalah penyakit genetik di mana buah pinggang dia penuh dengan cyst. Maknanya cyst tu, ada orang cyst dekat buah dada, ada orang cyst dekat tangan, ada orang cyst dekat ovary. Cyst tu maknanya satu kantung air macam tu. Kantung air dekat buah, mungkin dia tumbuh dekat kita punya ovary. Ramai yang ada ovarian cyst. Tapi ini cyst tu tumbuh dekat dalam dia punya buah pinggang. Maknanya buah pinggang dia penuh dengan cyst. Bukan 1, 2, 3, 4. Cuba you bayangkan kalau sel-sel, ini sel kita punya buah pinggang, tiba-tiba ada cyst tumbuh dekat sini. Cyst tu besar tumbuh dekat sini. So cyst tu akan membesar. Dia akan kepit ataupun kemikkan sel-sel normal buah pinggang tu, menyebabkan buah pinggang tu rosak. Itu adalah masalah yang dipanggil
polisistik. Poli tu maknanya banyak sangat cyst yang ada dalam buah pinggang ni. Sebab Dr. Ju ada ramai juga yang datang ada masalah polisistik kidney. Jadi diorang dah buat kajian sebenarnya, ada kajian yang dibuat dekat Germany. Dekat Germany dia orang buat kajian yang menunjukkan bahawa diorang buat kajian ni, ada satu jurnal lah yang menunjukkan bahawa intermittent fasting juga boleh membantu pesakit supaya cyst tu kalau kita bagi makan dia makin kembang. So untuk melambatkan lagi cyst tu daripada membesar ataupun biar dia statik dan tidak merosakkan buah pinggang adalah cara dia mengamalkan intermittent fasting, mengamalkan ketogenic diet. Ini adalah daripada studi yang dibuat dekat Germany. So kalau anda dekat sini ada masalah buah pinggang kronik yang disebabkan oleh polisistik kidney, maknanya buah cyst dalam kidney, sebab selalunya dia akan ada dua-dua belah dan selalunya dia banyak, dan ini adalah juga majoriti orang ada polycystic kidney ni dia akan berakhir dengan chronic kidney disease ataupun masalah buah pinggang kronik. Jadi prevalence-nya satu pesakit ni yang ada polycystic kidney, prevalence untuk dapat masalah buah pinggang rosak adalah 1 in 500. Maknanya majoriti dia lama-lama dia akan dapat juga polycystic kidney. Jadi kajian dah menunjukkan bahawa dengan kita berpuasa banyak benda yang berlaku. Yang pertamanya adalah bila kita berpuasa, apa yang berlaku adalah dia punya cyst tu tidak mengembang. Jadi cyst tu statik macam tu je. Jadi cyst tu tidak efek kita punya sel, tidak membunuh sel-sel kita. Jadi kita boleh lambat ataupun mungkin kita boleh dihindari ataupun mungkin lambat tu sampai kita mati pun kita tak dapat masalah buah pinggang kronik kalau kita pandai jaga. Masalahnya ramai orang yang ada masalah polisistik gini tapi badannya gemuk sebab dia lebih makan. Mungkin dia juga ada diabetik, jadi gula dia tak boleh kontrol dan dia makan ubat saja tapi tidak mengawal pemakanan dia dan menyebabkan dia punya masalah polisistik kidney dia makin teruk, makin besar dan lama-lama buah pinggang dia akan rosak. Macam mana boleh intermittent fasting ni membantu pesakit buah pinggang kronik? Sebab bila kita buat intermittent fasting, apa yang berlaku tadi, proses yang sebelah makan dah berhenti dan proses baik pulih berlaku. So bila kita mengamalkan intermittent fasting, Dr. Ju dah cakap, yang pertama insulin resistant akan dirawat, yang kedua inflammation akan drop. Dia orang dah buat kajian dan inflammation akan drop. Kenapa buah pinggang kita rosak? Terlalu banyak radang dalam buah pinggang kita, merosakkan sel kita, hari-hari merosakkan sel kita dan menyebabkan buah pinggang kita rosak. So dengan buat intermittent fasting, kita sebenarnya merawat inflammatory. Jadi inflammatory tak ada inflammatory, maka kita akan maknanya bila tak ada inflammation drop, maka sel-sel pada buah pinggang kita tidak ditorture, tidak disakiti dan dia akan hidup dengan senang hati. Dan malah bila dia, maknanya kalau you ada satu sel macam ni, you asyik kerjakan dia je, asyik rotan aja dia, ingat tak mati ke lama-lama. Rotan tu maknanya is inflammation. Inflammation maknanya radang. Ada je bila you makan lagi satu makanan, you ada macam-macam perasa, pewarna, pengawet, you ada banyak sangat gula, you ada juga makanan tu mungkin ada racun dan juga dari proses daripada kita mengilang makanan tu juga akan menyebabkan banyak sangat keluar free radical. Free radical adalah bahan toksik. Juga kalau you ada masalah leaky gut syndrome, maknanya ada masalah kebocoran usus, lagi banyak toksik dalam darah you. Dari toksik ni sentiasa torture you punya buah pinggang, sel-sel kat buah pinggang ni. Contohnya macam anak kita asyik kena rotan aja. Lama-lama mati juga kan. So samalah konsepnya kalau kita
tidak berpuasa. Inflammation sentiasa berlaku dalam badan kita. Badan kita tidak sempat pun nak pulih, dah torture balik. Jadi bila kita buat intermittent fasting, sebenarnya kita bagi sel kita kurang radang. Jadi maknanya sel kita akan boleh pulih. Lagi satu, bila kita berpuasa, semua orang tahu kita punya growth hormone meningkat kalau kita puasa 1 hari 75%. Kalau kita puasa 3 hari 300%. Kalau kita puasa satu minggu 1250%. Maknanya growth hormone kita sangat tinggi. Growth hormone ni selalunya orang muda je keluarkan ya. Tapi bila kita puasa, growth hormone akan tinggi, dan growth hormone tu adalah hormon yang buat baik pulih. That's why buah pinggang kita akan baik. That's why kalau anda dekat sini ada masalah buah pinggang kronik, jangan lupa amalkan intermittent fasting. Intermittent fasting bukannya kita puasa sangat pun. Sebenarnya kita cuma ubah tabiat makan kita. Daripada makan pukul 8 petang malam, kita tukar pada pukul 6 petang. Sama makan juga. Ubah waktu je. Ubah waktu je. Dan lepas tu tidur. Dah tengah malam tu janganlah makan. Tidur. Tidur cepat. Bila kita tidur cepat, kita kurang stres. Bangun pagi, solat. Solat tahajud, solat taubat. Minta ke Allah Ta'ala supaya kita punya penyakit sembuh. Lepas tu buatlah kerja rumah sikit pukul 10, baru kita sarapan pagi. Jadi itu adalah intermittent fasting. Bukannya kita saja puasa 1 hari tak puasa, tak. Sebenarnya kita ubah timetable kita saja, tapi kebaikan dia sangat-sangat banyak. Dan kalau anda nak pahala, buatlah puasa Isnin Khamis. Tambah hari lain buat intermittent fasting. It's the best for you. It's the best untuk you punya buah pinggang. So, kalau masalahnya, kalau anda semua kat sini ada masalah buah pinggang ataupun tak tahu buah pinggang you macam mana, you all boleh pergi jumpa doktor, check masalah buah pinggang kita. So dekat poliklinik penawar lah, habis kita orang ada buat check buah pinggang on the spot saja. You datang, you buat 15 minit dah siap. Dan tak perlu tunggu 3 hari, seminggu. Kalau kat hospital sebulan baru dapat result. Kalau dekat poliklinik penawar, you all boleh check, datang check, dan dalam masa 15 minit you all boleh dapat result, boleh tahu, okey pak cik, buah pinggang you alhamdulillah baik, ataupun okey you punya buah pinggang dah stage 4 ataupun stage 3. Selalunya ramai yang ada masalah gout, dia tak tahu buah pinggang dia okey ke tak okey. Sebab selalunya gout doktor tak monitor, betul tak? You ada gout, you pun tak tahu okey ke tak okey. Especially orang-orang yang ada hyperuricemia. Hyperuricemia dia tak sakit. You tak ada gout, you tak sakit, you tak tahu buah pinggang you okey ke tidak. Ramai jumpa Dr. Ju, hyperuricemia, buah pinggang dah gone, dah stage 4, dah stage 3B. Jadi kalau 3B, kita boleh reversekan balik. Buat intermittent fasting. Itu adalah protokol Dr. Ju yang you all wajib buat untuk reverse you punya masalah buah pinggang kronik. Okey, disebabkan oleh PKP, Dr. Ju bekerja daripada rumah. Siapa-siapa yang nak coaching dengan Dr. Ju, boleh contact poliklinik penawar labis. Boleh contact tim Dr. Ju 0792538887 untuk buat coaching online dengan Dr. Ju. So, Dr. Ju akan coach you all dalam sejam 2 jam kat rumah ni. Tak apalah, boleh banyak masa kat klinik. Coach, dia tengok patient. Coach tengok patient. Jadi nak cakap panjang pun tak banyak. Tak boleh kan? Kalau kat rumah boleh cerita panjang. Lagi satu, jangan lupa Dr. Ju punya seminar hypertension dan masalah penyumbatan salur darah dekat jantung ataupun heart attack. Macam mana nak reversekan masalah jantung dan hypertension pada 28 hari bulan ni, 8 malam. Okey, so yang belum mendaftar boleh contact tim Dr. Ju 0792538887 untuk mendaftar. Jumpa you all di sana insya-Allah. Dr. Ju akan live lagi sebab waktu PKP ni tak ada buat apa benda sangat, bolehlah nak live hari-hari. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.